Okey, selamat sejahtera seperti yang dijanjikan. Okey, hari ini kita nak sambung. Okey, sebelum ni kalau kita perasan, sebelum ni bab 6 iaitu normalization. So, hari ini kita akan pergi ke topik yang kelima iaitu creating query. Okey, percaya atau tidak, ini adalah topik terakhir untuk kita pada semester ni. Jadi, minggu depan kita akan banyak buat exercise seperti ERD, normalization dan juga query. Okey. Alright. So, tanpa membuang masa, kita pergi ke apa yang kita akan tengok. Okay, tak banyak, cuma ada dua sahaja. Yang pertama, query criteria. Dan yang kedua adalah structured query language ataupun SQL itu sendiri. Okay, jom kita tengok query criteria. Apakah kriteria atau ciri-ciri query? Okay, ini adalah gambar secara umum. Gambar ni ada dalam nota ataupun ada dalam kita punya modul. Okay. So, anda akan nampak ada beberapa benda baru di sini. Okey, sebentar. Okey, ini adalah table sebenarnya ya. Table tetapi dia buat dalam bentuk box atau kotak. Okey, table ni bernama context. Okey, nama table context dan ini adalah attribute dia ataupun adalah dia punya kolom ataupun lajur. Okey, so dekat sini ini adalah gambar ni kita boleh lihat di dalam Access ya, Microsoft Access. Okay, so dekat sini akan ada field, table, sort, show, criteria. Oh, ini adalah ciri-ciri dia dan ini adalah apa yang kita kena isi. Okay, yang ini sebenarnya kita akan tengok tapi bukan dalam bentuk Access. Kita akan tengok dalam bentuk yang mudah kita fahami. Okay, tapi buat sementara waktu saya terangkanlah. Okay, apakah maksud field ni? Field ni adalah apa yang kita nak. Contohnya saya nak maklumat tentang city. Okey. So ini maklumat tentang city. Jadi saya isikan dekat ruangan field. Field ni adalah apakah atribut yang saya nak daripada jadual kontak ni. Okey. Kadang-kadang kita tak nak semua benda. Sebab query ni sebenarnya dia tapis benda. Okay. Dia tak nak semua benda. Jadi saya tak nak semua data dalam kontak. Saya nak pilih. Okey. So dekat sini apa yang saya buat, saya akan letakkan nama. Okey, saya nak dia punya nama, city dengan birth date. Okey. Yang mana okey, city ni daripada table contact. Okey, ni ada table. Okey, contact birth date pun daripada table contact. Okay, jadi sekarang ni yang saya perlukan adalah city dengan birth date daripada table contact sahaja. Okey, yang name ni tak perlu. Sebab apa? Sebab dia tak bagi tahu table mana. Jadi bukannya daripada table sini. So kita abaikan. Jadi nombor satu ni sebenarnya kita nak city dengan birth date sahaja daripada table contact. Saya nak dia punya bandar dengan tarikh lahir je. Saya tak nak tahu nama dia siapa, ID dia berapa, saya tak nak tahu. Okay. Okay, lepas tu nombor dua ni adalah only record where the value of the city will satisfy his criteria. Okay, macam mana? Okay, ni nombor dua kan. Okay, kriteria ni adalah syarat dia. Okay, city, saya nak city daripada mana? Kalau ikutkan macam dekat bandar ada banyak nama kan, banyak nama bandar. Jadi sekarang ni saya nak bandar yang mana? So saya setkan dalam kriteria. Contoh dalam kes ni dia kata Chicago. Saya nak dalam bandar Chicago sahaja. Okay, contohnya macam dalam Kuantan lah. Saya nak bandar Kuantan saja. Saya tak nak bandar-bandar lain. Okay, jadi dia ini adalah syarat dia. Okay. Kemudian nombor 3 adalah only record of those who are dari 40 years old. Ini pun syarat juga. Saya nak birth date tadi kan. Okay, saya nak tarikh lahir dia, tetapi tarikh lahir macam mana? Tarikh lahir dia adalah dia nak yang berumur 40 tahun at least, sekurang-kurangnya umur 40 je. Bawah 40 saya tak nak. So ini adalah dia punya kod dia. Okay, tapi jangan risau, ini dah kod advance. Kita akan pergi kod yang mudah saja. Okay, dan last kali nombor 4, only record that meet both criteria will be included. Jadi dia akan cari bandar siapakah yang daripada bandar Chicago dan siapakah yang berumur atas 40, maka itu yang akan dikeluarkan dalam result. Okay. Itu cara dia bekerja lah. Seolah-olah macam dalam manual, secara manual kita tengok dekat jadual, so kita pilih. Okay, siapa daripada bandar Chicago, tanda. Siapa yang umur 40, tanda. Okay, so yang mana berasal daripada bandar Chicago dan berumur 40, itu yang sebenarnya kita ambil. Okay, tapi dalam ni kita buat dalam bentuk kod ataupun dalam bentuk komputer. Okay. Okay. So ini adalah kriteria-kriteria yang penting. Okay. Ini
untuk teks ataupun untuk string perkataan okey, to include record that, okey, ni apa yang kita nak cari. Okey, belah kanan ni, tak belah kiri ni adalah apa yang kita nak cari. Okey, contohnya saya nak cari exactly match a value. Saya nak cari betul-betul orang daripada China. Jadi dekat kriteria tadi tu, okey, dekat yang ni, kriteria ni, okey, saya akan letakkan sama dengan bulu mata, okey, ataupun double quote China. Okey, so maksudnya ini resultnya dia akan return record where country region is set to China. Jadi dia akan ambil semua yang mana negeri dia ataupun negara dia China, dia akan masukkan dalam senarai. Yang mana bukan China, dia akan abaikan, dia tak pilih. Okay. Yang kedua, kalau saya tak nak sesuatu negara, contohnya do not match a value such as Mexico. Saya nak semua pelajar tapi saya tak nak dia ni daripada Mexico. Macam mana saya nak buat? Okay, saya guna perkataan not. Okay, sama dengan not Mexico. Jadi dia akan pilih selain daripada Mexico, dia akan masukkan dalam list. Okay, seterusnya begin with string such as you. Saya nak start daripada you. Negara daripada you start macam mana? Contohnya ni lah, UK, USA, Uganda. Jadi bila saya buat like you ada star, dia akan pilih you, lepas tu tak kisah star ni mewakili apa-apa, tak kisah. Okay, so janji mesti ada you. Okay, lepas tu tak kisah selepas tu huruf apa, dia akan masukkan. Jadi saya boleh katakan negara yang bermula dengan you, dia akan terpilih di sini. Okay, kalau macam mana saya ada pembuka dan penutup dengan star. Okay, so dekat sini dia akan cari apa-apa yang berkaitan dengan Korea, yang ada perkataan Korea. Tak kisah Korea tu di depan atau di belakang, janji ada. Masuk star ni dia tak kisah apa-apa, berada di depan Korea dan di belakang Korea dia tak kisah apa-apa. Contohnya mungkin saya ada Korea Selatan. Okay, Selatan tu tak ada dalam ni kan, tetapi sebab ada star dia akan masukkan. Ataupun South Korea. Sama juga South dah depan, tapi sebab ada star dia tak kisah, dia akan masukkan. Janji ada perkataan Korea. Okay. Okay, kemudian seterusnya star dekat belakang sahaja. Star dekat belakang maksudnya dia berakhir dengan huruf ni. Contohnya star INA, dia akan berakhir dengan, okay, dia akan senaraikan negara-negara yang berakhir dengan INA. Contoh macam China, Argentina. Okay. So ada INA ni kan. Jadi itu yang dia akan pilih. Okay. Kemudian kalau saya nak macam ni, saya ada simbol lebih besar atau sama dengan Mexico, ini maksudnya apa? Maksudnya dia akan pilih Mexico dan selepas tu. Maksudnya ikut abjad lah. Lepas Mexico, M, N, O, P, Q kan. Jadi selepas huruf M, dia akan pilih negara-negara yang selepas huruf M. Sebelum huruf M, dia tak pilih. So ini masuk simbol ni. Okay. Dan last kali adalah contain one of the value in list. Okay, contohnya saya nak pelajar yang berasal daripada France, China, Germany dan Japan. So saya akan boleh buat in. Okay, gunakan keyword in, senaraikan negara-negara yang kita nak. Jadi dia akan return record for all countries specified in the list. Okay. So ini untuk perkataan. Okay. Benda ni perlukan latihan. Jadi supaya awak boleh biasakan. Okay, ini untuk perkataan. Perkataan dia agak rumit sikit dan perhatikan perkataan dia mesti ada double quote. Okay. Dia mesti ada double quote. Ini sebenarnya ada double quote ni. Okay. Mesti ada double quote. Double quote. Double quote. Double quote. Okay. Kalau nombor, tak perlu double quote. Okay, ini adalah contoh nombor. Okay, lihat, tak ada double quote pun. Okay, kalau saya nak return exact value, katakan saya nak markah yang 100 je. Jadi saya akan guna kriteria sama dengan 100. Okay. Kalau saya tak nak, dalam kes ni saya tak nak 1000. Saya tak nak 1000 termasuk. Saya akan guna kriteria sama dengan not 1000. Okay. Kalau lebih kecil 100 atau ni lebih kecil atau sama dengan 100. Ni ada dua beza. Kalau yang atas ni 100 ni dia sampai 99.999 saja. 100 tak termasuk. Okay. Tetapi untuk yang bawah, yang ini 100 akan dikira. Okay. 100 dan ke bawah. Yang bawah ni, yang atas ni bawah 100. Yang bawah ni 100 dan ke bawah. Okay. Beza kan? Okay. Sama juga macam yang bawah ni. Saya nak value larger than a value. Okay. Saya nak lebih daripada 99.99. Maknanya 99.99 tak termasuk dekat sini. Okay. Tetapi yang bawah ni 99.99 termasuk dalam senarai yang akan dipilih.
lepas tu kalau saya nak cari contain one of the two value, saya nak cari dia ni katakan markah. Okey, saya nak markah yang 20 dan 25 saja yang akan terpilih. Jadi saya akan gunakan 20 or 25. Okey. So dia akan pilih markah 20 dan juga 25. Dia akan pilih. Okey, kemudian kalau saya nak cari tengah-tengah, saya nak cari value that falls within a range. Contohnya macam ni, saya nak cari markah di antara 50 hingga 100. Saya akan menggunakan keyword between 50 and 100. Okey. Dan contain a value that fall outside string. Macam ni pula saya nak markah di bawah 50 dan juga di atas 100. Jadi saya gunakan okay, ini sebenarnya berkait rapat dengan matematik lah. Okay, simbol-simbol yang kita belajar lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tak sama dengan. Okay. Okay. Okay, ini adalah dia punya kriteria. Sebenarnya banyak lagi di dalam kriteria ni yang kita boleh masukkan, tapi ini adalah antara yang paling penting. Okay, jom kita tengok yang kedua pula. Okay, kita dah tahu kriteria tadi. Sekarang ni persoalannya macam mana kita nak guna. Okay, so kita boleh gunakan di dalam structured query language. Okay, kita tengok ya. Okay, contoh ini adalah table representation. Okay, saya dah beritahu tadi ini adalah table. Okay, maksudnya apa ni? Ada gambar book dengan publisher. Okay, dia ada bersambung. Maksudnya saya ada dua table ataupun dua entity, iaitu table bernama book dan tengah-tengah ni adalah dia punya attribute. Okay, ingat lagi kita punya skema hubungan atau relational scheme. So inilah dia. Okay, kemudian publisher, saya ada publisher dan diikuti dengan dia punya attribute dia. Okay, perhatikan book code ni dia ada garis ya. Okay, book code ni dia bergaris sebab apa? Sebab dia adalah primary key. Okay, maaf saya punya tak straight ya. Okay, saya kena gariskan sebab dia adalah primary key. Okay, ada di sini. Okay, ini adalah benda penting untuk kita buat SQL. Awak kena tahu. Okay, jom kita tengok. Okay, dan ada berapa relation? Sebab dia ada satu saja bersambung sini. Jadi dia ada satu saja hubungan, iaitu book dengan publisher. Dia dihubungkan dengan publish by. Okay, ni kalau dalam ERD ini adalah diamond. Okay, boleh letak apa-apa saja. Okay, dekat sini saya guna publish by kan. Awak boleh guna book has publisher, book published by publisher. Okay, so tak ada masalah. Okay. Okay, ini dia. SQL can help us to filter data. Mana boleh tapis data macam saya beritahu tadi. Okay, dan dia ada 3 basic komponen dalam SQL. Okay, komponen pertama adalah keyword select. Okay, yang merah tu. Okay, keyword select ni apa? Keyword select ni adalah apa yang kita nak. What do we want to list? Okay, ni tadi field tadi tu. Kalau dalam yang access tadi, field yang atas sekali tu. Apa yang kita nak. Kemudian yang kedua adalah keyword from. From ni adalah daripada table mana. Which table. Okay, dan yang ketiga adalah kriteria tadi, iaitu keyword where. Where ni adalah with this condition ataupun apakah kriteria ataupun syarat yang saya nak sekiranya ada. Alright. Jom kita tengok contoh. Okay, contoh saya ada book punya table. Okay, dalam ni ada book code, book name dan price. Okay, dan okay, ni apa yang saya nak? We want to list the price of all book. Saya nak senaraikan harga semua buku. So macam mana? So saya akan gunakan keyword 3 tadi tu, 3 keyword. Yang pertama select. Okay, sekarang ni apa yang saya nak? Saya nak price. Jadi saya select price. Okay, kemudian from kan? From apa? From table mana? Dalam ni from book, iaitu from table book. Okay, kemudian ada where tak? Where tak ada. Sebab apa? Dalam ni dia tak ada kata syarat pun. Dia kata nak harga buku je. Okay, harga semua buku. Itu je. Dia tak kata buku apa kan? Jadi bila tak ada, boleh abaikan. So sekarang ni dia jawapan dia adalah ini saja. Select price from book. Okay. Dalam ni tak ada masalah huruf besar atau kecil. Komputer dia boleh baca. Tetapi saya suka gunakan huruf besar untuk keyword. Supaya kita tahu kan. Kita nampak. Okay. Yang kedua. We want to list the name and price of all books. Okay. Saya nak senaraikan nama dan harga untuk semua buku. So macam mana nak buat? Okay, dalam kes ni saya nak harga je. So satu je lah. Sekarang ni saya nak dua. Nama dan harga. So macam mana nak buat? Okay, jadi
sama juga kita ada macam ni, select book name. Okey, kena ikut book name. Name tak boleh sebab dalam table ni dia cuma ada book name, dia tak ada name. So select book name, price. Kemudian from book. Okey, maknanya daripada table book. Itu saja, tak ada syarat lain dah. Dia cuma nak nama dan harga buku saja. Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. We want to list all the info of all books. Okey, sekarang ni tadi saya nak harga. Kemudian saya nak nama dan harga. Kali ni saya nak semua maklumat. Semua yang ada dalam attribute ni saya nak. Macam mana? Okey, cara paling mudah kita salinlah tiga-tiga ni. Tapi panjang kan? Okey, jadi untuk memudahkan dia adalah kita gunakan satu simbol sahaja, iaitu select star. Star ni maksudnya dia akan pilih semua benda. Semua apa yang ada dalam table buku. Okey, jadi dengan hanya satu simbol saja, maka tak perlu nak tulis panjang-panjang. Okey, sekarang ni we want to list all the info of all books. Ini select star from book. Dah, habis. Okey, perhatikan di hujung ada semicolon. Okey, tapi kalau tak ada semicolon, tak ada masalah. Okey. Alright, seterusnya contoh satu lagi adalah macam ni. Sekarang ni dia ada syarat. Get the price of the book name database. Okey, saya nak dapatkan harga untuk buku bernama database. Okey, sekarang saya ada syarat. Syarat dia apa? Saya nak kriteria buku tu adalah bernama database. Okey, so macam mana nak buat? Select price. Kenapa price? Sebab saya nak get the price. Saya nak harga. Saya tak nak benda lain. Saya nak harga saja. Jadi saya select price from book. Okay, daripada table book. Okey, sekarang syarat dia adalah nama mesti sama dengan database. Jadi ini ni, where adalah syarat dan syarat dia adalah book name, iaitu nama, sama dengan apa yang saya nak, iaitu database. So sini adalah database. So itu sahaja. Itu syarat dia. So dia akan senaraikan semua buku-buku yang harga, dia akan senaraikan harga semua buku-buku yang bernama database. Okey, contoh seterusnya. List all the info of all book which price is 100. Saya nak dapatkan senarai semua buku yang harga dia sama dengan RM100. So sama juga sebab dia nak list all the info, maka saya ambil select star. Okey. Kemudian from book dan syarat dia adalah price sama dengan 100. Ya, 100 tak ada bulu mata ataupun tak ada double quote. Apa? Sebab dia adalah nombor. Okey, contoh seterusnya. List all the info of all book which price more than 250. Kali ni saya nak harga lebih daripada 250. So saya ada select star sebab saya nak all the info from book. Dan kali ni where price, okey, lihat simbol. Simbol saya adalah simbol sama dengan ni, simbol lebih besar. Okey. More than. Kalau simbol ini adalah more than or equal. Okey, lebih besar atau sama. Sekarang ni dia nak more than saja. Dia nak lebih besar saja. Sebab tu saya gunakan simbol lebih besar ni. Okey. Right, contoh seterusnya. Okey, get all the books starting with intro to. Okey, saya nak semua buku, maksudnya semua maklumat buku yang bermula dengan intro to. Jadi saya akan ada select star untuk semua information from book, iaitu daripada table buku, dan where adalah where book name sama dengan intro to ada star, ya. Star, ingat tadi star maksudnya apa-apa saja selepas tu dia tak kira. Mungkin intro to maths, intro to database, intro to programming, intro to web. Jadi semua akan dimasukkan ke dalam senarai ini. Okey. Contoh seterusnya, list all the books which price is between 100 and 200. Okey, saya nak harga buku, harga dia di antara 100 hingga 200 ringgit. Okey, jadi saya akan buat macam ni lah, select star. Sebab apa? Star mewakili all books, from book iaitu table buku, dan where price between 100 and 200. Okay, between 100 and 200 adalah di sini. Okey. Lihat yang mana keyword saya jadikan huruf besar supaya awak tahu ini tak boleh nak tukar. Okey, kalau huruf kecil ini adalah bergantung kan. Kalau table buku
buku lah. Kalau table student, student lah. Okey. Seterusnya, list all the books that don't include mathematics. Okey, sekarang ni saya nak senarai buku tapi saya tak nak buku matematik. So macam mana nak buat? Saya nak semua buku kecuali buku matematik. So select star from book where, okey ni dia, book name not. Maksudnya saya tak nak saya tak nak buku math. Jadi where book name not mathematics. Okay. So itu adalah cara macam mana SQL ni berfungsi. Dia lebih kurang macam kita buat manual, sama je. Okay. Cuma awak kena mahir dengan 3 section ni, 3 basic component ni. Select, from, where. Yang mana select ni adalah apa yang kita nak, from ni table mana, dan where adalah syarat apa. Okay. Alright. Selepas ni akan ada quiz. Okay. Selepas ni akan ada quiz di Edmodo. Jadi quiz ni akan menggunakan table ni. Table ni bernama employee. Dan ini adalah table ni. Kita ada employee number, employee name, job, manager, hire date ataupun tarikh dia mula bekerja, sal adalah salary, okay, com adalah commission dan department number. Okay. So ini adalah dia punya attribute ataupun dia punya column. Dan ini adalah data dia. Okay, jom kita tengok sampel. Sebab tu nama dia quiz preparation. Awak akan jawab quiz berdasarkan table ni. Jadi sebelum tu saya bagi awak contoh seperti ni. Okay, display the employee number of all the employee whose manager is 7839. Okay, apa dia nak? Dia nak employee number. Daripada table apa? Daripada table employee. Okay. Dan apakah syarat dia? Syarat dia manager adalah 7839. Okay. Lihat kembali ya. Okay. Maknanya dia nak employee number. Okay. Dia nak benda ni. Dia nak benda ni. Daripada table employee. Dan apakah syarat dia? Syarat dia adalah manager. Dia nak 7839. Okay. Cara manual kita boleh check lah kan. Okay. Jadi saya nak 7839. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Lagi tak? Saya nampak lain tak ada, 3 saja. Jadi kalau saya nak tuliskan apakah dia punya employee number, saya akan tuliskan 7566, 7698 dan 7782. Okey. Nama tak payah. Sebab apa? Sebab dia nak employee number je. Dia tak nak nama. Dia nak employee number saja. Kita bagilah employee number saja. So dia akan dapat macam ni. Okey, ini cara kita tengok dalam table. Okay. So macam mana dalam bentuk query atau SQL? Ini dia. Select employee number. Okay, saya nak employee number. From employee. Where manager sama dengan 7839. Okay, so saya akan dapat yang tadi. Okay, dan apakah hasilnya? Tadi kita nampak ada 3 jawapan kan? 3 baris kan? So result dia akan return 3 baris. Okay. Seterusnya. Display all the info. Okay. Whose department number is less than or equal to 20. Okay. Kita tengok dekat sini. Dia nak select all info. Maksudnya semua sekali. Saya nak ni semua sekali. Okay. Daripada mula sampailah ke sini. Semua dia punya attribute atau kolom saya nak. Okay. From table employee. Apakah syarat dia? Syarat dia kata tadi. Department number less than or equal to 20. Okay. Di sinilah. Okay. Less than or equal to 20. Okay. Maknanya simbol dia macam ni. Less than or equal to 20. Okay. Sekarang 20 termasuk tak? 20 saya kena ambil tak dalam senarai? Kena. Sebab apa? Dia ada sama dengan ni. Okay. Less than or equal. Maknanya 20 kena ambil. So, saya akan dapat sini. Ini kita ambil. Ini 30 tak payah sebab dia lebih besar. Ini kita ambil. Ini kita ambil. Ini kita ambil. Kita ambil yang ni. Dan yang ini. Last sekali yang ni.
Okey, jadi saya ada 3, 6, 8. So, saya dapat 8 baris. Okey, 8 baris ni apa? Dia nak all info kan. Jadi, saya akan senaraikan ni lah. 7369 Smith Club 7902 75 820. Okey, kemudian Jones pula. Kemudian Club pula. Semua maklumat pasal dia saya akan senaraikan. Sebab itu maksud dia star tu. Star tu maksudnya kita nak senarai semua benda. Okey. So, sekarang kita ada berapa result yang akan dihasilkan? Kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya akan ada 8 result. Okey. Okey, ni dia. So, ini dia punya query ya. Select star from employee where department number less than or equal 20. Okay, dan saya akan dapat 11. 11 dah. Mula. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, 14. Okey, sebenarnya 8. Okey. 8. Bukannya 11. Jawapannya adalah 8. Ini ada kesilapan tadi. So, jawapannya adalah 8. Okey, so ini adalah macam mana kita buat query. Okey, so anda boleh gunakan jadual yang sama. Okey, jadual yang ini untuk awak buat awak punya quiz. Okey. So, dengan example ni, okey, yang tadi ni, 8 ni, maka itu saja untuk bab 5. Okey, tahniah. Selamat menjawab quiz. Bye.